Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kenapa biping saya tu? Tak tahulah, tak apa nantilah. Okey. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi sama-sama kita menyambung kembali pengajian hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. So, suara saya clear? Boleh komen sikit ke? Okey, baik. Alhamdulillah. So, hari ini insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini menceritakan kepada kita tentang proses penciptaan manusia dan bagaimanakah pengakhiran hidup manusia itu. Sebelum kita masuk pada hadis yang keempat ini, sukalah bagi saya untuk menceritakan sedikit tentang latar belakang perawi hadis pada malam ini, iaitu sahabat yang meriwayatkan hadis yang keempat pada malam ini, seperti mana yang saya lakukan sebelumnya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis yang kedua sama juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh anak beliau iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an merupakan di antara sahabat yang awal memeluk agama Islam. Diriwayatkan bahawa Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat yang keenam memeluk agama Islam. Dan beliau juga merupakan di antara sahabat yang pertama atau orang yang pertama membaca Al-Quran secara nyaring di Mekah. Kerana kalau kita lihat sejarah ataupun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Islam di awal era yang awal, Nabi SAW ditekan dengan begitu hebat oleh orang Quraisy. Ada sahabat-sahabat yang tidak dibenarkan solat, membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran dan sebagainya. Namun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an merupakan di antara orang yang pertama sekali menjaharkan atau menyaringkan bacaan Al-Quran di Mekah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga merupakan sahabat yang melakukan 2 hijrah. Dan kalau kita lihat juga sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana umat Islam ditekan oleh orang Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sebahagian sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Kerana di Habsyah itu adanya seorang raja iaitu Najasyi, seorang raja yang adil, yang tidak zalim. Maka Nabi memerintahkan sebahagian sahabat untuk berhijrah ke Habsyah agar mereka ini tidak ditekan dan diseksa oleh orang Quraisy pada waktu itu. Dan di antara mereka yang berhijrah ke Habsyah ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pula berhijrah ke Madinatul Munawwarah, ke Yathrib, nama lama bagi kota Madinah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an merupakan di antara sahabat yang melakukan 2 hijrah. Selain itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, dalam peristiwa Bai'atul Ridwan dan peperangan-peperangan yang lain. Dan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud juga menyertai peperangan Al-Yarmouk yang berlaku di Jordan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dan cinta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau ataupun Ibnu Mas'ud ini merupakan khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu khadam atau pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditugaskan atau diamanahkan untuk menjaga barangan atau peralatan kebersihan seperti siwak dan juga barang-barang yang Nabi gunakan untuk bersuci. Maka Ibnu Mas'ud merupakan sahabat yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga perkara itu. Selain itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga menjaga slipper Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga di antara sahabat yang menyimpan rahsia-rahsia yang Nabi beritakan kepada beliau.
Termasuklah juga Hudzaifah bin Yaman yang merupakan sahabat yang mengetahui rahsia-rahsia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpan. Maksudnya tidak semua sahabat mengetahui tentang nama-nama orang munafik contohnya. Dan Nabi hanya beritakan kepada beberapa orang sahabat sahaja tentang nama-nama orang munafik, dan itu merupakan di antara rahsia-rahsia yang Nabi minta sebagian sahabat untuk menyimpannya, termasuklah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Selain itu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu an merupakan di antara min kibaris sahabah, di antara sahabat yang agung, sahabat yang hebat, yang alim, kerana Abdullah bin Mas'ud merupakan di antara sahabat yang menghafal Al-Quran keseluruhannya. Abdullah bin Mas'ud juga Nabi pernah memuji beliau. Nabi mengatakan, innaka ghulamun muallim. Sesungguhnya engkau, wahai Ibnu Mas'ud, merupakan pemuda yang mempunyai jiwa pendidik. Selain itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memuji Ibnu Mas'ud pada suatu hari. Kata Umar, wi'aun mil'a ilma. Ketika mana Umar bin Khattab melihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Umar, beliau ini merupakan satu bekas yang penuh dengan ilmu. Maka itu merupakan pujian yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Selain itu Ibnu Mas'ud ini ada kisahnya. Satu hari Ibnu Mas'ud kain atau jubahnya tersingkap, dan hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Kain ini tersingkap, lalu para sahabat mentertawakan peristiwa itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mimma tadhakun? Wahai sahabatku, apa yang kamu ketawakan? Maka kata para sahabat, min dhiqi saqai. Kami rasa geli hati, kami ketawa apabila melihat betis Ibnu Mas'ud yang halus. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua betis yang halus itu jika ditimbangkan pada mizan di hari akhirat kelak, lebih berat berbanding dua bukit Uhud. Maka ini menggambarkan bahawa kemuliaan dan kedudukan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berbanding para sahabat yang lain. Nabi mengatakan bahawa dua betis yang kamu ketawakan itu lebih berat timbangannya berbanding bukit Uhud jika ditimbang di atas mizan pada hari akhirat kelak. Maka itu merupakan sedikit sebanyak tentang latar belakang perawi kita pada malam ini, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, iaitu beliau juga meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an wa radwan. Baik, kita selesai pada perbincangan tentang latar belakang perawi hadis kita atau sahabat yang meriwayatkan hadis pada malam ini. InsyaAllah kita akan masuk pada hadis yang keempat yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Kita baca hadis terlebih dahulu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Daripada Abi Abdurrahman, daripada bapa kepada Abdurrahman. Abi Abdurrahman merupakan kunyah. Seperti yang saya sebutkan bahawa kunyah ini merupakan satu sunnah bagi orang lelaki guna perkataan abu, dan untuk wanita menggunakan perkataan ummu. Dan maksudnya Abdullah bin Mas'ud ini ada anak yang bernama Abdurrahman, maka disebabkan itu beliau digelar sebagai Abu Abdurrahman. Okey. Nama beliau ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud merupakan nama beliau. Katanya, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ini mempunyai sifat as-sadiq. Nabi ini orang yang benar. Nabi ini percakapannya tidak dusta. Nabi tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Maka Nabi ini sentiasa berkata benar. Wal masduq, dan as-sadiqul masduq, dan bukan saja Nabi ini merupakan orang yang benar ucapannya, bahkan ucapan Nabi itu dibenarkan oleh orang yang mendengarnya. Dan as-sadiqu al-masduq, itu maksudnya ucapannya benar lalu dibenarkan ucapannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Nabi mengatakan sesungguhnya salah seorang daripada kamu dihimpunkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah ini air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik.
Kemudian selepas 40 hari daripada nutfah, daripada air mani berubah menjadi alaqah. Alaqah ini segumpal darah. Maksudnya 40 hari yang seterusnya daripada air mani itu berubah menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Selepas 40 hari menjadi segumpal darah, maka bertukar lagi menjadi mudghah. Mudghah ini segumpal daging. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Setelah selesai 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah ataupun segumpal darah, dan 40 hari sebagai segumpal daging, maknanya totalnya dah 120 hari. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat kepada janin itu, lalu diperintahkan malaikat itu untuk meniupkan roh pada janin tersebut, dan diminta ataupun diperintahkan malaikat itu untuk menulis 4 perkara. Apakah yang diminta oleh Allah untuk ditulis pada janin itu? Yang pertama ialah bikatbi rizqihi. Allah meminta malaikat untuk menulis berapakah kadar rezekinya. Yang kedua, wa ajalihi, dan berapakah umurnya atau usianya. Wa amalihi, dan bagaimanakah amalannya nanti dekat dunia. Yang keempat ialah wa syaqiyyun aw sa'idun. Yang keempat ialah sama ada janin ini merupakan di antara penghuni syurga atau penghuni neraka. Syaqiyyun penghuni neraka, sa'idun penghuni syurga. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh. Dan demi Allah yang mana tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada daripada kalangan kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Maka Nabi mengatakan bahawa akan ada daripada kalangan kamu itu mereka yang beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga kan dia dengan syurga itu dekat sehasta sahaja untuk masuk ke dalam syurga, tetapi qadar Allah, ketentuan Allah itu telah mendahului segala-galanya, maka di akhir usianya dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan ada juga daripada kalangan kamu, la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Lalu Nabi katakan ada juga daripada kalangan kamu mereka yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga kan dia dengan neraka ini hampir sehasta sahaja nak masuk ke dalam neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi ketentuan Allah, qadar Allah itu telah mendahului segala-galanya. Lalu di akhir usianya dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Hadis yang sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka itu merupakan hadis yang keempat yang menceritakan kepada kita tentang bagaimanakah proses penciptaan manusia dan bagaimanakah pengakhiran hidup manusia itu. Maka hadis ini menurut para ulama merupakan salah satu hadis yang penting kerana dia menceritakan kepada kita tentang perkara yang ghaib, perkara yang memang kita tak nampak, umurul ghaibiyah, dan wajib kita beriman dengan perkara tersebut. Antaranya ialah tentang penciptaan janin ini. Kerana penciptaan janin ini merupakan perkara yang memang kita tak boleh nampak dengan zahir mata kita, tapi kita wajib beriman kerana ia diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ia diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadisnya. Maka beriman dengan perkara yang ghaib ini termasuk dalam rukun-rukun iman. Kita masuk pada pengajaran hadis yang pertama. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang bagaimanakah proses penciptaan janin. Maka dalam hadis ini diceritakan 4 step. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan janin atau manusia itu dengan air mani. Kemudian step yang kedua berubah menjadi segumpal darah. Kemudian step yang ketiga bertukar menjadi segumpal daging. Lalu setelah itu Allah
meniupkan roh kepada janin tersebut. Maka itu merupakan di antara perkara yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Namun kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dengan lebih detail tentang penciptaan janin ini. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Allah menyatakan, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia itu daripada tanah. "Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Selepas Allah menciptakan manusia itu daripada tanah, maka Allah menciptakan manusia itu daripada air mani yang mana Allah letakkan dalam rahim wanita. "Thumma khalaqna nutfata 'alaqah." Daripada nutfah, daripada air mani itu Allah menyatakan kami ciptakan pula manusia itu berupa segumpal darah. "Fa khalaqnal 'alaqata mudghah." Daripada segumpal darah Allah ciptakan pula menjadi segumpal daging. "Fa khalaqnal mudghata 'idhama." Maka setelah Allah menciptakan manusia itu daripada air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian berubah menjadi 'idhama. Selepas segumpal daging, Allah menciptakan tulang belulang kepada insan tersebut, kepada janin tersebut. "Fakasawnal 'idhama lahma." Selepas Allah ciptakan tulang belulang kepada janin ataupun insan itu, maka Allah membalut tulang-tulang itu dengan daging-daging. "Thumma ansha'nahu khalqan akhar." Setelah Allah membalut tulang belulang itu dengan daging-daging, lalu Allah menciptakan anggota-anggota yang lain atau insan-insan yang atau makhluk-makhluk yang lain. "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha suci Allah yang mana Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita ada penambahan tentang proses penciptaan manusia yang Nabi tak sebutkan dalam hadis yang keempat ini. Antaranya Allah mulakan dengan manusia itu diciptakan daripada tanah. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Nabi mengatakan bahawa semua kamu itu daripada Nabi Adam alaihissalam, dan Adam itu diciptakan daripada tanah. Maka penciptaan awal manusia itu adalah daripada tanah, iaitu penciptaan Adam alaihissalam. Setelah itu Allah sambung lagi, Allah mengatakan daripada tanah kami ciptakan kamu berupa air mani. Nutfah ini pun disebut dalam hadis. Hadis mulakan terus dengan nutfah tanpa disebutkan tanah. Kemudian daripada nutfah air mani itu berubah menjadi segumpal darah. Ini juga disebutkan dalam hadis. Daripada segumpal darah bertukar menjadi segumpal daging. Itu juga disebutkan dalam hadis. Kemudian daripada segumpal daging Allah menciptakan tulang belulang, dan ini tak disebutkan dalam hadis kita. Maksudnya ini ada penambahan, iaitu proses penciptaan manusia itu lebih detail diceritakan dalam surah Al-Mu'minun ini. Selepas daging Allah ciptakan tulang belulang, kemudian Allah membalut tulang belulang itu dengan daging-daging. Setelah itu Allah menciptakan anggota-anggota yang lain ataupun Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Maka itu merupakan di antara proses kejadian manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak belajar daripada proses penciptaan manusia ini, Allah nak beritakan kepada kita antara hikmahnya, Allah nak ajar kita agar jangan kita gopoh dalam kita ingin mencapai sesuatu yang sempurna. Allah mampu je untuk ciptakan manusia itu dengan sekelip mata. Boleh. Kan Allah mengatakan kun fayakun. Allah mengatakan kun, jadi, maka akan jadilah perkara itu. Allah boleh ciptakan manusia dengan tanpa Allah melalui proses-proses yang saya sebutkan tadi. Allah mampu, Allah qadirun ala kulli syai'. Allah mampu untuk buat apa sahaja yang Allah kehendaki. Tapi kenapa Allah memilih untuk mencipta manusia itu secara berperingkat? Maka Allah nak ajar kita, nak didik kita antara hikmah penciptaan manusia ini dengan melalui proses yang begitu lama adalah Allah nak menyatakan kepada kita dalam kita ingin mencapai sesuatu yang sempurna, maka kita perlu ada sifat tadarruj. Kita kena ada sifat berperingkat-peringkat. Kena slowly dalam kita ingin meraih sesuatu yang sempurna.
Kalau kita nak dapatkan sesuatu dalam keadaan yang tergesa-gesa, mustahil kita akan mendapatkan hasil yang sempurna. Tapi kalau kita buat secara berperingkat-peringkat, kita buat secara step by step, insya-Allah hasil yang kita akan perolehi itu merupakan hasil yang terbaik, hasil yang sempurna. Sama seperti kita nak berdakwah kepada orang, tak boleh kita nak terus dakwah dia. Kita perlu lihat dulu apakah kaedah yang sesuai, adakah masa itu sesuai, tempatnya sesuai. Maka kita perlu melihat kepada peringkat-peringkat tersebut. Perlu ada step by step. Sama kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW, Nabi memulakan dakwah Islam itu dengan dakwah secara rahsia selama 3 tahun. Selepas 3 tahun, barulah Nabi mula berdakwah secara terang-terangan. Maka di akhirnya, Nabi mencapai kemenangan yang besar. Kan? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Bila mana telah datang kemenangan, pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kamu akan melihat Muhammad, manusia akan masuk ke dalam Islam itu secara berbondong-bondong. Maksudnya di akhir, selepas perik getirnya perjuangan Rasulullah SAW di awalnya, tetapi di akhirnya, natijahnya, kesudahannya, Nabi mencapai kemenangan yang besar. Nabi mencapai kesempurnaan perkara yang Nabi serukan pada awalnya. So kita dalam hidup kita ini, dalam kita nak mencapai sesuatu yang sempurna, yang terbaik, maka kita perlu latih diri kita agar buat perkara itu secara berperingkat-peringkat. Jangan gopoh dalam kita nak meraih sesuatu. Maka itu merupakan antara hikmah kenapa Allah menciptakan manusia secara berperingkat, kerana Allah ingin ajar kita dan didik kita agar kita ini jangan ada sifat tergesa-gesa atau tergopoh-gopoh dalam kita nak melakukan sesuatu perkara, kerana bimbang akhirnya ataupun hasilnya kita akan mendapat hasil yang tidak sempurna dan tidak baik. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua yang boleh kita faham daripada hadis ini adalah tentang peniupan roh. Daripada hadis ini, Nabi telah sebutkan kepada kita selepas berlalunya 120 hari penciptaan janin itu, 40 hari sebagai nutfah air mani, 40 hari sebagai segumpal darah dan 40 hari sebagai segumpal daging. Lalu selepas berlalunya 120 hari, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Maksudnya proses peniupan roh itu berlaku selepas 4 bulan usia kandungan tersebut. Dan roh ini merupakan makhluk yang Allah ciptakan yang mana kita tidak mengetahui bagaimanakah rupanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, Allah menyatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, sekiranya umatmu bertanya kepadamu tentang roh, maka jawablah qulir ruhu min amri rabbi. Sebutlah bahawa roh itu merupakan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya roh ini Allah sembunyikan daripada pengetahuan kita bagaimanakah rupanya, kerana ia merupakan urusan Allah dan bukan lagi urusan kita. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui hakikat roh itu macam mana. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjawab persoalan itu dengan mengatakan bahawa urusan roh itu merupakan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Maksudnya peniupan roh berlaku selepas kandungan itu berusia 4 bulan. Pengajaran yang ketiga ialah yang boleh kita ambil daripada hadis ini, lahirnya satu hukum tentang pengharaman menggugurkan kandungan. Para ulama bersepakat bahawa bila mana janin itu ditiupkan roh, maksudnya selepas janin itu berusia 4 bulan, maka haram untuk wanita itu menggugurkan kandungannya walaupun apa juga alasannya. Maka ulama bersepakat tentang pengharaman menggugurkan kandungan selepas usia kandungan itu berusia 4 bulan. Kerana ketika itu roh telah ditiup pada janin, maka bila mana kita menggugurkan kandungan ketika mana janin itu bernafas ataupun ada roh padanya, maka kita telah melakukan satu jarimah, satu jenayah yang besar, kerana kita telah mengambil nyawa janin itu tanpa hak. Mengambil nyawanya tanpa hak. Kita orang lain dan juga orang yang bukan Islam dengan tanpa hak. Maka bila mana kita menggugurkan kandungan selepas janin itu ditiupkan roh,
maka perbuatan itu seakan-akan kita telah membunuh seseorang. Maka ulama bersepakat tentang pengharaman membunuh ataupun menggugurkan janin selepas kandungan itu berusia 4 bulan, maksudnya selepas ditiupkan roh. Adapun sebelum janin itu ditiupkan roh, maka ulama berselisih pandangan. Sebahagian besar mengharamkan perbuatan itu, namun ada segelintir ulama yang mengatakan boleh untuk menggugurkan kandungan sekiranya janin itu belum lagi ditiupkan roh. Cuma dalam isu ini kita perlu rujuk kepada ahlinya. Maksudnya kita perlu rujuk kepada doktor atau hospital, kerana mereka yang boleh mengesahkan tentang kesihatan janin dan juga kesihatan ibu tersebut. Maksudnya dalam kita nak mengambil keputusan sama ada ingin menggugurkan janin atau kandungan itu ataupun tidak, maka ia perlulah melalui nasihat daripada doktor ataupun hospital. Kerana isu kesihatan ini kita perlu rujuk doktor. Bukannya kita perlu rujuk ulama ke rujuk engineer, tak. Isu kesihatan kita perlu rujuk kepada ahlinya, iaitu para doktor. Maka bila mana doktor mengesahkan bahawa kalaulah kita masih meneruskan kandungan itu, maka akan memudaratkan ibu itu, akan membahayakan nyawanya dan sebagainya, maka doktor mensyurkan kita untuk menggugurkan kandungan. Ketika itu boleh untuk kita menggugurkan kandungan berdasarkan kepada nasihat yang telah diberikan. Maka dalam isu ini, sebelum peniupan roh, berlaku perselisihan daripada kalangan para ulama, ada yang membenarkan dan ada yang tidak membenarkan. Cuma pada saya sendiri, kita kena lihat pada nasihat doktor. Lihat pada apakah yang disyorkan oleh doktor. Jika ia memudaratkan si ibu atau memudaratkan janin itu, kalau dia hidup pun dia akan seksa, maka doktor mensyorkan kita untuk menggugurkan. Ketika itu boleh untuk kita berpegang dengan pendapat doktor tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Perkara yang keempat yang boleh kita belajar daripada hadis ini ialah tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita daripada kita tiada sehinggalah kita ada, dan Allah mengetahui segala-galanya. Maksudnya betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengetahui ke manakah nasib kita nanti. Adakah kita ini dikategorikan sebagai ahli syurga ataupun kita ini akan dikategorikan sebagai ahli neraka. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Allah mengetahui segala-galanya. Maksudnya daripada sebelum kita dilahirkan ataupun ketika kita hidup, ketika kita mati, semua itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata Allah tak tahu, maka kita telah menisbahkan sifat jahil bagi Allah, yang mana sifat jahil itu merupakan sifat yang menunjukkan kekurangan, maka Allah tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Maka bila mana kita berbalik pada isu Allah mengetahui di manakah hala tuju hamba-hambanya, sama ada ke syurga atau neraka, Allah telah menetapkan dalam ilmunya. Cuma sifat ilmu Allah ini tidak memberi kesan. Allah tahu, tapi Allah masih lagi memberikan pilihan kepada kita. Allah tak paksa kita. Allah tahu kita ini akan pilih yang mana. Sebab semua itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan pilihan kepada kita. Sebab itulah dalam akidah kita ada perkara-perkara yang Allah berikan pilihan kepada kita dan ada perkara-perkara yang Allah tidak berikan pilihan kepada kita. Contoh perkara yang Allah tak berikan pilihan kepada kita ialah tentang contohnya warga negara. Adakah kita pilih untuk lahir di Malaysia, ataupun kita lahir sebagai seorang Melayu, ataupun kita lahir dalam keluarga sekian dan sekian? Semua itu merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak ada pilihan langsung dalam perkara tersebut. Bila mana Allah memilih kita, ataupun apabila kita ini tidak diberi pilihan, maka perkara itu Allah tidak akan persoalkan. Allah tak akan tanya kita, kenapa kamu lahir di Malaysia, tak lahir dekat Arab Saudi ke? Kenapa kamu Melayu bukan Cina? Kenapa kamu itu dan kamu ini? Maksud perkara-perkara yang tidak diberi pilihan kepada kita, semua itu Allah tidak akan persoalkan. Sebab kita tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Bukan kita yang choose. Adapun pada perkara yang Allah berikan pilihan, seperti agama, Allah berikan pilihan kepada kita sama ada nak beriman ataupun tidak.
perkara-perkara yang diberi pilihan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita. Allah Taala akan persoalkan kepada kita di hari akhirat kelak. Bila mana para sahabat radhwanullahi alaihim mendengar bahawa Nabi mengatakan bahawa Allah dalam hadis Nabi menyatakan bahawa ma min nafsin manfusah, tidak ada jiwa yang bernafas illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar. Nabi kata tidak ada satu jiwa yang bernafas, yang hidup, melainkan Allah dah tahu dah. Allah dah tetapkan yang mana mereka itu sama ada daripada kategori ahli syurga ataupun ahli neraka. Maksudnya daripada awal lagi dah, sebelum kita lahir, Allah dah tetapkan kita ini syurga ke neraka. Allah dah tetapkan. Allah dah tahu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa illa qad katabat syaqiyah aw sa'idah. Dan juga Allah dah tahu dah sama ada kita ini akan menjadi orang yang seksa ataupun orang yang bahagia di hari akhirat kelak. Maka ada orang yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata, "Wahai Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina?" Wahai Rasulullah, kalau begitu, kalau Allah dah tahu dah kita ini syurga ke neraka, baiklah kita berpada saja dengan ketentuan Allah. Kita ikut je ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, wa nada'ul amal, dan kita tinggalkan beramal. Maksudnya tak beramal lah, sebab Allah dah tahu dah. Allah dah tahu dah kita ni ke syurga atau neraka. Maka Nabi jawab persoalan itu. Nabi katakan, i'malu, beramallah, fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Kerana setiap daripada kamu itu akan dipermudahkan berdasarkan apa yang dia ciptakan. Maksudnya kalaulah orang itu dia ni ditetapkan sebagai ahli syurga, maka Allah akan permudahkan dia untuk melakukan amalan ahli syurga. Tapi kalau Allah tetapkan dia ni sebagai ahli neraka, maka Allah akan permudahkan baginya untuk melakukan maksiat ataupun amalan ahli neraka. Maka itu merupakan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Allah telah mengetahui ke manakah hala tuju kita di hari akhirat kelak, apakah yang kita akan pilih, sama ada syurga atau neraka, maka Allah akan mempermudahkan berdasarkan apa yang pilihan kita itu. Kalau kita pilih untuk menjadi ahli neraka, maka kita akan dipermudahkan untuk melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara yang dosa. Tapi kalau kita pilih untuk menjadi orang yang beriman, ahli syurga, maka Allah akan permudahkan jalan kita untuk ke syurga, untuk beramal dengan amalan ahli syurga. Maka di sana kita telah berbincang tentang ilmu Allah itu. Allah tahu dah ke manakah hala tuju kita, sama ada syurga atau neraka. Tetapi ilmu Allah itu tidak beri kesan. Allah tak paksa kita. Bahkan Allah berikan pilihan kepada kita, maka Allah akan mengadili kita berdasarkan pilihan yang kita pilih. Kemudian pengajaran yang seterusnya ialah boleh ataupun tidak kita berhujjah dengan qadar Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lah, kita katakan bahawa kenapa kamu tak nak beriman? Kata sebab Allah dah tetapkan begitu. Kenapa kamu tak nak usaha, tak nak beramal soleh? Sebab Allah dah tetapkan. Maka kita berhujjah dengan qadar Allah, berhujjah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata para ulama, tidak boleh kita berhujjah dengan ketentuan Allah, disebabkan kita ini dituntut untuk beramal, berusaha dan sebagainya. Maka tak boleh kita berhujjah dengan qadar. Maksudnya kita melepaskan tanggungjawab kita, kita katakan tak apalah, ikutlah, go with the flow. Kita ikut je apa yang Allah tetapkan, itulah yang kita akan pergi. Maka Nabi katakan tak, i'malu, beramallah. Kita kena berusaha, beramal dan sebagainya. Kerana tak boleh kita hanya berpada dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Sebab ilmu Allah, yang saya sebutkan, tidak beri kesan kepada kita. Sifat ilmu yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memaksa kita. Dan Allah berikan pilihan kepada kita. So, kita akan diadili berdasarkan pilihan yang kita lakukan. Kemudian, kalau kita bahas sikit tentang qadar ataupun ketentuan Allah ini, sifat qadar Allah ini, ketetapan Allah ini, para ulama bahagikan kepada dua. Yang pertama dikatakan qadar mubram. Qadar mubram ini qadar yang tidak berubah. Maksudnya qadar yang berada pada ilmu Allah yang telah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz itu tidak akan berubah. Adapun yang kedua, qadar muallaq. Ini qadar yang tergantung. Maksudnya qadar ini boleh berubah. Maksud qadar yang muallaq, yang boleh berubah ini ialah qadar ataupun ketetapan yang berada dalam lembaran para malaikat. Maksudnya dalam ilmu Allah tak berubah ketetapan itu. Sebab kalau kita katakan dalam ilmu Allah itu berubah,
maka kita telah menyandarkan masa kepada Allah, sedangkan masa itu Allah yang ciptakan, maka Allah berhajat kepada masa, maka itu menunjukkan lemahnya Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berhajat kepada makhluknya. Maka kita katakan bahawa kadar ataupun ketetapan yang ada pada dalam Lauh Mahfuz, dalam ilmu Allah itu tidak berubah. Itu digelar sebagai qadar mubram. Adapun qadar muallaq yang tergantung, yang berubah itu ialah qadar ketetapan yang berada dalam lembaran-lembaran para malaikat. Itu yang berubah. Contoh, kita katakan bahawa boleh ataupun tidak kita berdoa kepada Allah agar dipanjangkan usia. Sebab dalam hadis dah sebutkan bahawa Allah telah mengarahkan malaikat untuk menulis berapakah umur kita. Contohnya Allah dah tetapkan umur kita 100 contohnya. Adakah umur itu berubah dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah usiaku? Ataupun dalam hadis Nabi sebutkan, kalaulah kita ini inginkan rezeki yang lapang, umur yang panjang, maka Nabi kata falyasil rahimah, maka sambunglah silaturrahim. Maka dengan menyambung silaturahim itu, umur kita ini akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimurahkan rezeki untuk kita. Maka adakah dengan kita melakukan perkara yang sedemikian itu, menyambung silaturahim, akan merubah umur kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bagi menjawab persoalan ini, kita katakan bahawa para ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bahawa maksud bertambah itu ialah bertambahnya keberkatan umur kita. Bertambahnya keberkatan umur. Yang kedua, dikatakan bahawa dalam ilmu Allah, Allah telah meletakkan dua ketetapan untuk kita. Contohnya Allah mengatakan, untuk saya contohnya, umur 60 akan mati. Tetapi kalau saya menyambung silaturahim, saya akan hidup lagi 20 tahun. 80 baru meninggal. Tapi Allah tahu apa yang kita akan pilih. Adakah kita akan menyambung ataupun tidak silaturahim itu. Maka kalaulah saya memilih untuk menyambung silaturahim, maka umur saya akan pergi kepada 80, bukan lagi 60. Tapi semua itu adalah berada dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ilmu Allah, dan ditulis dalam Lauh Mahfuz. Adapun pada lembaran malaikat itu berubah. Kepada 60 akan berubah kepada 80. Wallahu taala a'lam. Itu merupakan jawapan yang diberikan oleh para ulama tentang umur. Adakah umur itu akan berubah dengan kita melakukan amal soleh, bersedekah, menyambung silaturahim dan sebagainya? So jawapannya ada dua, sama ada yang bertambah itu ialah keberkatan umur, ataupun umur kita memang akan berubah kerana Allah telah tetapkan dua umur untuk kita. Kalau kita buat begini, maka usia kita akan bertambah lagi. Kalau tak buat, maka kita akan berpada pada usia tersebut sahaja. Wallahu ta'ala alam. So perkara yang terakhir tentang hadis ini ialah Nabi SAW ingin menyatakan, menegaskan kepada kita tentang innamal a'malu bil khawatim. Kita kena titik beratkan tentang perakhiran hidup kita macam mana, perakhiran amalan kita macam mana. Sebab Nabi nak mengatakan bahawa nak tengok orang itu baik ataupun tidak, lihat bagaimanakah pengakhiran hidupnya. Kalau dia hidup ataupun dia mati dalam husnul khatimah, maka itu merupakan petanda bahawa dia ini merupakan orang yang baik, merupakan ahli syurga. Ataupun kalau dia mati dalam keadaan yang tidak baik, dalam su'ul khatimah, perakhiran yang buruk, maka itu merupakan tanda dia ini merupakan ahli neraka ataupun orang yang bermasalah lah di hari akhirat kelak. Maka Nabi nak menitik beratkan kepada kita bahawa perelokkanlah pengakhiran hidup kita itu. Maksudnya, adakah maksud perelokkan perakhiran hidup kita, kita umur 60 baru nak pergi masjid, baru nak pergi belajar agama, umur 60 barulah kita nak bertaubat? Tak. Sebab ajal itu tak tahu bila. 30 mungkin, 40 mungkin, 20 mungkin, 15 mungkin. So maksudnya kita kena sentiasa berada dalam keadaan orang yang beramal soleh, dalam keadaan yang bersedia untuk menemui ajal kita. Moga-moga bila mana ajal datang menjemput kita, kita akan mati dalam keadaan yang husnul khatimah. So bila mana kita mati dalam husnul khatimah itu, maka itu merupakan petanda yang baik bahawa kita ini mungkin daripada kalangan ahli syurga insya-Allah. Tetapi kalau kita dimatikan dalam keadaan Allah jemput kita dalam keadaan yang tak baik, contohnya dalam tempat-tempat yang maksiat, dalam permusafiran yang maksiat dan sebagainya, dalam melakukan perkara yang maksiat, wal'iyadzubillah min dalik, kalau kita mati dalam keadaan itu, maka itu merupakan di antara petanda bahawa kita ini dikategorikan sebagai orang yang seksa di hari akhirat kelak. Maka kita banyakkan doa kepada Allah. Antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku ini di atas agamamu.
Dan doa juga Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, tutupkanlah perakhiran hidup kami ini dengan perakhiran yang baik. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Janganlah kau tutup hidup kami ini dengan perakhiran yang buruk. Maka kita sentiasa bersedia untuk menemui ajal kita, kerana ajal tak tahu bila, anytime boleh datang kepada kita. Tengah bercakap ni pun boleh mati, tengah duduk pun boleh mati, tengah tidur pun boleh mati. Maka kita mohonlah kepada Allah agar kematian itu datang kepada kita ketika mana kita sedang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di antara pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Moga-moga dapatlah sedikit manfaat daripada apa yang telah kita bincangkan pada malam ini. Saya ingin buat kesimpulan. Yang pertama, saya nak sebutkan bahawa Al-Quran itu merupakan kalamullah dan bukan kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran menceritakan tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Maka Nabi menceritakan kepada kita, Allah menceritakan kepada kita tentang perkara-perkara yang dulu tidak ada macam kita. Alat yang boleh scan, tak ada. So, Al-Quran telah menceritakan tentang proses kejadian manusia ini 1400 lebih tahun dah. Cuma alat yang terbaru ini barulah dia memperakui tentang perkara itu. Sedangkan Allah telah beritakan kepada kita lama dah. Nabi dah khabarkan kepada kita lama dah. Maka itu menunjukkan tentang kebenaran Al-Quranul Karim dan kebenaran wahyu yang Nabi SAW bawakan daripada hadis-hadisnya. Maka itu yang pertama. Al-Quran merupakan kalam Allah, merupakan wahyu yang benar, kitab yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalamnya terkandung perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia secara zahirnya. Yang kedua, kita nak katakan bahawa walaupun Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dalam ilmu Allah kita ini merupakan ahli syurga atau ahli neraka, tapi kita tidaklah, kita masih lagi diminta untuk sentiasa beramal. Jangan kita hanya berpada dengan ketetapan yang Allah telah tentukan untuk kita. Kita kena sentiasa terus beramal. Moga-moga Allah memudahkan urusan kita, agar Allah memandu kita agar membuat pilihan yang betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk melakukan amalan ahli syurga, kerana Nabi mengatakan fakullu muyassarun lima khuliqalah, kerana setiap pada kita ini akan dipermudahkan berdasarkan apa yang diciptakan. Moga-moga Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan ahli syurga. Dengan sebab itu kita akan dikategorikan sebagai ahli syurga, insya-Allah. Dan yang terakhir ialah cubalah supaya kita ni untuk menjaga amalan kita. Kita doalah kepada Allah agar Allah menutup hidup kita ini dengan perakhiran yang baik. Saya cuma nak sentuh sikitlah tentang kalau kita lihat dulu bagaimana artis, contohnya kan Siti Sarah rahimahullah. Siti Sarah ini seorang artis, seorang penghibur, penyanyi dan sebagainya. Lihat bagaimana pengakhiran hidup dia. Disebabkan dia ramai artis yang berhijrah. Itu mungkin petanda di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat dia dan Allah telah memberikan husnul khatimah kepada dia. Mudah-mudahan. Disebabkan kematian dia dulu kita lihat biasanya orang akan nampak artis ini negatif je. Tapi mana kita tahu di sebalik hiburan itu, malam-malam dia bangkit tengah-tengah malam, dia solat qiyamul lail, dia baca Al-Quran, dia berzikir dan sebagainya. Mungkin amalan-amalan itulah yang dirahsiakan itu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan ketika mana dia telah pergi meninggalkan dunia ini. Maka Allah angkat darjat dia disebabkan dia banyak artis yang berhijrah, maka banyak pahala yang dia akan perolehi. Maka itu merupakan di antara husnul khatimah. Maka kita jangan lihat orang itu pergi masjid setiap hari, ini confirm ada syurga. Tak semestinya lagi. Boleh jadi mungkin di akhir usianya dia tergelincir ataupun dia melakukan maksiat, wali'adzubillah, lalu dia dicampakkan dalam api neraka. Adapun orang yang kita nampak ini confirm ahli neraka, tapi mungkin di akhir usianya ada sedikit iman dalam diri dia, ada sedikit kebaikan yang dilakukan, itu dengan kebaikan itu Allah ubah, Allah hapuskan segala dosa-dosa dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Sama macam kisah hadis yang sahih tentang pelacur yang beri minum kepada anjing itu. Hidupnya melacur. Kalau tengok pelacur ni jijik lah kan, jijik kan, tak nak dekat dan sebagainya, tapi disebabkan dia beri minum kepada seekor anjing sahaja, Allah ampunkan dosanya, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Maka perelokkan amalan kita, doalah kepada Allah agar Allah matikan kita dalam husnul khatimah. So saya rasa sekali itu saja untuk malam ini. Jika ada soalan satu dua, insya-Allah kita akan cuba jawablah dalam masa yang ada. Wallahu taala alam.
Soalan ke? Kalau tak ada, kita ada kot Okay, Alhamdulillah kalau jelas. Kalau ada kekurangan ataupun ada benda-benda yang nak saya perbaiki lagi, boleh bagi tahu, tak masalah. Kita apa tu? Cubalah bantu. InsyaAllah. Baik. Okay, tak ada apa-apa kot. Kalau tak ada apa-apa, mungkin di sini sajalah insyaAllah. Kita jumpa pada kesempatan yang lain pula. Pada hadis yang kelima insyaAllah pada minggu hadapan. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang penting berkaitan dengan bid'ah. Bid'ah ini persoalan yang panas lah, yang sentiasa menjadi bual bicara ataupun topik perdebatan. So insyaAllah kita akan cuba huraikan tentang bid'ah pada minggu hadapan insyaAllah. Terima kasih atas kesudian mendengar. Kita tangguh majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian mendengar dan masa yang diberi.